Sebelum 1971, tak ada istilah pelaburan emas. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bercakap topik tentang emas adalah duit yang sebenar. Saya tahu sebahagian tuan-puan yang menyimpan emas, ada anggap emas ni sebagai pelaburan, dan ada yang menganggap sebagai simpanan. Tapi saya menganggap simpanan dan ultimately saya anggap emas adalah duit yang sebenar. Okey, sebelum tu sekarang ni saya di Jakarta. Malam nanti saya akan ada seminar di Public Gold, cabang Jakarta. Hotel saya ni tak jauh lah, dalam 3-4 km daripada branch Jakarta. Pagi tadi pun saya jalan kaki je pergi branch. Okey, sebelum tu saya tunjuk dulu hotel yang tempat saya duduk. Okey. Sekejap ya. Okey, ni tempat hotel yang saya duduk. Saya ambil bilik yang besar lah. Okey, bilik suite lah. Okey, sebab bila saya business travel, saya nak bilik yang selesa untuk jadikan office saya lah. Saya bukan datang sewa hotel ni sekadar untuk tidur saja. Tapi yang lebih penting ialah ini akan jadi office saya lah. Okey, saya ambil bilik yang besar lah supaya saya tak stres lah duduk dalam bilik hotel ni, supaya saya kalau duduk beberapa hari dekat sini pun saya boleh buat kerja saya macam office saya di rumah lah. Okey, 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 hari ni saya nak bercakap tentang emas adalah duit yang sebenar. Sebelum tu tuan-puan, berbalik kepada poin yang saya sebut di awal video tadi, pada sebelum tahun 1971, tak ada istilah pelaburan emas. Sebab apa tuan-puan? Sebab sebelum 1971, duit tu adalah emas. Duit adalah emas. Sebab dulu duit kertas ni, nak cetak duit kertas, dia kena ada emas lah. Okey, sejarahnya macam ni lah lebih kurang. Pada lepas di akhir Perang Dunia yang Kedua, tahun 1944, ketika negara-negara nak mula negara dunia ni nak mula bangunkan balik ekonomi. Jadi duit apa yang dia nak gunakan untuk dagangan antarabangsa, international trade. Okey, maksudnya contoh Malaysia nak berurus niaga dengan Arab Saudi sebagai contoh. Nak pakai duit apa untuk pertukaran tu? Okey. Jadi macam kalau kita di Malaysia, kita pakai ringgit lah. Kalau saya sekarang ni di Indonesia, kita pakai rupiah. Tapi kalau dagangan antarabangsa nak guna apa? Jadi pada tahun 1994, di akhir Perang Dunia yang Kedua, wakil 44 buah negara dunia ni dia meeting lah dekat Bretton Woods. Tempat tu nama Bretton Woods. Itulah sebab sistem kewangan tu pada ketika tu dinama Bretton Woods system lah. Okey, 44 buah negara ni dan beratus delegasi yang datang. Bila dia meeting dan bersetuju untuk dagangan antarabangsa, kita akan guna dolar Amerika, duit Amerika. Tapi syarat dia adalah macam mana? Tapi dia ada syarat tuan-tuan. Amerika dia nak keluarkan duit dolar mesti bersandarkan emas, dan dia ada ukuran tuan-puan. Nak keluarkan 35 dolar, dia kena ada emas 1 ounce. 1 ounce ni ini 1 dinar ini 1 dinar. Okey, ini 1 dinar. 1 ounce ni berat dia 31.1 gram. 1 troy ounce 31.1 gram. Jadi sekarang ni harga emas dunia ni, kalau tuan-puan tengok harga emas dunia, dia dikira berdasarkan troy ounce 31.1 gram. Okey. Jadi pada waktu tu Amerika nak cetak dolar, dia mesti ada emas. Jadi pada duit dolar pada ketika itu, dia ditulis pada duit dolar, ditulis redeemable in gold on demand. Maksudnya duit kertas kita boleh bawa ke bank, boleh tukarkan kepada emas. Okey. Jadi duit sebenar adalah emas. Kertas ni hanyalah resit saja. Hanyalah resit saja.
Okey, sebagai contohlah saya nak okey, sebagai contoh, sebelum sistem tu katalah kita guna emas lah, kita nak jual beli, kita guna emas. Maksudnya saya nak beli dengan tuan puan, saya kena bayar emas. Tuan puan nak beli dengan saya pun, tuan puan kena bayar emas. Tapi kita tukar sistem, kita tak payah buat emas, kita tak payah guna emas. Caranya macam mana? Tuan puan semua yang nak berjual beli kena pakai kertas. Macam mana? Tuan puan bagi saya emas, saya bagi tuan puan kertas. Okey, tuan puan bagi saya emas, saya bagi tuan puan kertas. Jadi semua emas bagi dekat saya bagi tuan puan kertas lah. Jadi tuan puan nak berurus niaga, tuan puan pakai kertas lah, tak payah pakai emas. Tapi kalau nak emas, boleh datang jumpa saya akan bagi emas. Okey. Jadi itulah sejarah dia, tuan puan. Jadi sebenarnya kertas ni, wang fiat ni hanyalah voucher, mewakili, dia resit saja mewakili emas. Ini bukan duit. Duit sebenar adalah emas. Jadi sebab tu saya sebut, bila kita simpan emas, kita menyimpan duit yang sebenar. Hinggalah jadi pada waktu tu, hinggalah tahun 1971, yang mana Amerika dia putuskan hubungan antara duit kertas ni dengan emas. Contohnya tadi tuan puan bagi saya emas, saya bagi tuan puan kertas. Jadi tuan puan nak berurus niaga dengan kawan-kawan pergi kedai, semua pakai kertas. Emas tu saya simpan. Tapi sampai satu ketika saya umumkan, tuan puan, emas yang dalam simpanan saya ni dah tak ada kena-mengena dengan kertas. Okey, jadi sebab tu Mike Maloney, pakar sejarah mata wang, dia sebut ini adalah penipuan yang terbesar dari dalam sejarah dunia. Jadi sekarang ni duit yang dikeluarkan ni dikeluarkan out of nothing. Out of nothing lah, tapi dia adalah kira-kira dia. Okey. Jadi selepas selepas diputuskan hubungan antara emas dengan duit kertas, pada waktu itulah harga emas melonjak. Kalau kita tengok sejarah harga emas sebelum 1971, harga emas tak bergerak 100 tahun tau. 30 lebih kurang harga dia ialah $35 untuk 1 ounce. 100 tahun tak bergerak sebab mana ada turun naik harga emas, sebab kertas tu mewakili emas. Okey. Jadi bila simpan emas, sebenarnya kita simpan duit yang sebenar. Nanti saya akan buat video kenapa saya cakap emas adalah duit yang sebenar. Dia ada 3 faktor utama yang saya akan explain. Jadi tuan-puan yang simpan emas sepatutnya tak perlu bimbang lah kalau tuan-puan faham emas adalah duit. Okey, kertas sebagai contoh nilai ini ringgit Malaysia. Ini adalah duit rupiah. Okey. Dekat mana letak nilai duit rupiah dan duit ringgit ni? Adakah pada kertasnya? Tak ada, tuan-puan. Dia tak ada nilai pada kertas. Dia tak ada nilai pada kertas ni. Ini hanyalah kertas. Kenapa dia bernilai? Sebab diletak kat sini, wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai. Maksudnya nilai ini adalah jaminan kerajaan. Kalau kerajaan tak bagi jaminan, ini hanyalah kertas yang tak ada apa-apa nilai. Okey? Tapi kalau emas sebagai contoh, 1 dinar. 1 dinar ni nilai dia memang melekat pada emas tu. Tak perlu jaminan daripada sesiapa. Okey? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan faham. Emas adalah duit sebenar. Saya akan cerita lagi part video yang lain. Detail kenapa saya anggap emas adalah duit yang sebenar. Kalau kita simpan emas, kita tak perlu bimbang pun. Dia bukan alat pelaburan sebenarnya. Okey? Assalamualaikum. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Okey.